Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, dan bilangan malaikat ni ramai, banyak. Kan? Bilangan malaikat ni terlalu banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui berapa bilangan malaikat tu. Ada tugas-tugas dia. Ada tugas yang diberitahu pada kita, ada yang malaikat kita tak tahu apa tugas dia. Sebab alam ni sangat luas. Antaranya malaikat yang 10 yang wajib kita tahu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Malik, Munkar, Nankir, Ridwan, kan? Jadi itu antara 10 malaikat yang kita tahu tugas dia. Ada yang tugas dia memikul arash. Ini Allah sebut dalam Quran, maknanya ada 8 malaikat yang tugasnya memikul arash. Dan berbagai-bagai lagi yang kita tidak tahu. Itu maha suci Allah yang maha berkuasa. Okey. Jadi malaikat ni antaranya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, taat. Dalam Quran Allah sebut sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak langsung pun mengingkari apa yang Allah perintahkan. Tak macam manusia. Manusia ni kadang-kadang dia punya alasan dia, tapi malaikat tak. Apa yang disuruh itulah yang akan dibuat. Sampailah satu ketika Allah rakamkan kisah ni dalam Al-Quran. Tarikh timeline dia wallahu alam, kita tak tahu bila. Tapi surah Al-Baqarah ayat 30. Ni kita sedang tadarus ni kan. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30 sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku ingin jadikan khalifah di muka bumi. Maka malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, adakah engkau mahu menjadikan makhluk yang akan merosakkan muka bumi dan akan menumpahkan darah sesama mereka, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu? Macam kami kan dah cukup bertasbih kepadamu. Tapi Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Maka malaikat walaupun bertanya tapi tak ada bangkangan. Kemudian pendekkan cerita, Allah Subhanahu wa taala pun jadikan manusia, kan? Dan kita ni dijadikan mintin daripada tanah. Daripada tanah. Rahsia kita ni, kita diciptakan daripada tanah. Maka diciptakan manusia ni daripada tanah yang terbaik. Kemudian ditiupkan roh. Maka hiduplah manusia pertama, itu Adam. Itulah ya manusia pertama hidup. Jadi hidup di syurga, kan, keseorangan duduk tengok syurga tu. Allah yang maha mengetahui, Allah jadikan Hawa pula daripada rusuk, kan, daripada min dhila'in, daripada rusuk, daripada tuang rusuk, kan. Kemudian ada Hawa, maka Allah nikahkan Adam dan Hawa, maka hidup mereka berdua. Kan? Pendekkan cerita, Allah sebut pada Adam, kau dekat syurga ni boleh buat apa saja kecuali jangan dekat dengan buah khuldi. Jangan dekat, jangan makan. Pendekkan cerita, buah itu juga ini makannya. Ni manusia kan, ni beza manusia kan. Benda yang dilarang, benda itulah nak dibuatnya. Kenapa kan? Tapi itulah manusia. Jadi maka diturunkan kat manusia ni ke muka bumi, kan? Daripada kita tak dicipta daripada kita, kan? Kita tak dicipta daripada muka bumi ni, kita daripada tempat yang lain. Sebab tu gulungan DNA kita ni tak sama dengan makhluk kat dunia. Saintis tengok kan, manusia lah salah satunya DNA dia tak sama, kan? Makhluk lain tu ada kesamaan-kesamaan kat muka bumi ni, kita DNA kita tak sama. Jadi maknanya saintis sebut sampai kita ni sebenarnya padahal orang yang tak ada agama pun akhirnya kata kita ni makhluk asing punya. Kita di tempat lain diturunkan kemari ni. Tapi Allah sebut bitu minha jami', Allah turunkan manusia. Jadi kemudian ketika turun kat manusia ni, maka Adam dengan Hawa, pendekkan cerita, terpisah. Kemudian bertemu dekat Jabal Rahmah sana. Maka hidup mereka, Allah kurniakan anak, Qabil dan Habil. Antara anaknya berbunuhan pula antara Qabil dan Habil. Kan? Maka malaikat nak senang faham bahasa dia tau, bukan macam ini tapi nak senang faham, malaikat apa kata apa? Tengok. Kata dah. Dia orang ni memang macam ni, kata dah.
jadi maknanya nak senang faham bahasa dia, bukan macam tu, tapi nak senang faham. Tengok. Kita kata dah, memang dia orang ni memang kan? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Jadi sampai satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan pada malaikat. Okey, para malaikat ni bahasa nak senang faham ginilah kau kata manusia ni macam-macam. Siapa antara kamu ni nak diuji macam manusia? Maka datang malakani, dua malaikat. Nama malaikat tu Allah sebut dalam Al-Quran, kita tadarus, kita akan jumpa surah Al-Baqarah, iaitu Harut dan Marut. Dua malaikat ini, malaikat Harut dan malaikat Marut. Maka dua malaikat ni tampil, dia kata, okey tuan, tak apalah, biar kami ni diuji macam manusia lah. Apa ujian yang diberikan kepada malaikat Harut dan Marut ini? Diuji macam mana manusia. Apa dia? Diberikan kepada dia nafsu. Diberikan kepada dia nafsu dan diturunkan ke muka bumi. Maka malaikat Harut dan Marut ini, malaikat ilmu dia ketinggi, turun dekat muka bumi, dia ada nafsu, and dia jumpa manusia, dia boleh hilang, pling, timbul kat sini, pling. Malaikat kata, hebatnya, hebat aku hebat kata, aku hilang lagi aku hilang lagi, tengok jadi dia tak tahan kena puji, dia tak tahan. Hebat aku buat lagi hebat okey, aku tak lebih hebat, tengok ni, pling, hilang lagi kan. Akhirnya apa, manusia mengecek boleh faham mengecek mana minta ajarlah kami, kau kan hebat, aku hebat yelah, ajarlah kami. Jadi manusia minta, akhirnya dialah yang pertama mengajarkan manusia sebahagian daripada ilmu ghaib, termasuk sihir. Jadi sihir ni antara yang mengajarkannya adalah malaikat Harut dan Marut. Dalam Quran Allah sebut kisah ni. Nanti kita tadarus, kita akan jumpa kisah Harut dan Marut. Mana kita baca nanti kisah tu. Jadi ketika manusia dapat ilmu ni, kali ini kerosakan yang ada pada manusia bukan saja zahir. Hari itu zahir tak puas hati kan, perangan, bergaduh kan, perang, pembunuhan. Kali ni dia berjauh je. Sebab sihir tu ada, dia berjauh je. Makin besarlah kerosakan yang ada pada manusia. Jadi bukan saja benda-benda gaib ni, tapi sihir ni makin besar kerosakan daripada manusia, dan sihir itu wujud. Dan malaikat Harut dan Marut tu sendiri berpesan pada manusia, janganlah buat sihir ni. Tapi dia ajar. Tapi manusia, bayangkan tak ada benda pun dia engkar, ada benda lagi lah kan, lagilah dia engkar. Maka besarlah kerosakan daripada manusia ini. Sampai satu ketika malaikat-malaikat besar ni diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke muka bumi, jumpa Harut dan Marut. Jumpa Harut dan Marut. Kemudian malaikat-malaikat besar ni pun kata bahasa nak senang faham. Kalau bahasa baca bahasa rawi dia, bahasa Arab dia panjang kan, bahasa nak senang faham. Dia kata, Harut, Marut, alamak, ini macam kita bikin malu company lah kita mengata manusia, kita kena nafsu pun tak tahan. Alamak, apa macam tu lah maknanya kita kata manusia, kita diuji dengan nafsu pun tak tahan, mengata sangat kan. Aduh, macam mana ni? Harut dan Marut, aku ni turun membawa perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum kamu, sebab kau ajar manusia sihir dan berlaku kerosakan yang banyak. Kau ajar manusia sihir, berlaku kerosakan yang banyak. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Allah Subhanahu Wa Taala nak kenakan ke hukum, tapi Allah bagi pilihan. Kau nak kena hukum kat dunia atau nak kena hukum kat akhirat. Maka Harut dan Marut kata, ya Allah, baru sedar. Dia kata, dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia minta supaya dia dihukum ni di dunia. Biar dihukum di dunia. Sebab apa? Akhirat lebih lama lagi. Dia malaikat, dia tahu tau. Jadi biarlah dihukum ke muka bumi. Jadi Harut dan Marut ini, dia ada di sekitar muka bumi kita ni. Tempatnya di mana? Wallahu alam. Tak ada sebut hadis, tapi dia ada di sekitar muka bumi ni. Dalam muka bumi kita ni banyak benda-benda aneh tau. Ada yang dicerita dalam hadis, ada tak cerita, tapi banyak kisah-kisah aneh dalam muka bumi kita ni. Antara kisah aneh ni adalah kisah Harut dan Marut ini. Jadi ada di sekitar kita. Di mana? Wallahu alam. Hadis Nabi pun tak cerita ada kat mana. Dan semenjak daripada itu, setiap kali malaikat tengok manusia ni berbuat amal soleh, apa kata malaikat?
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat tu setiap kali dia tengok manusia berbuat baik, dia bertasbih kepada Allah. Baru dia tahu tau, susah nak jadi baik manusia ni. Dulu dia kata, apalah manusia ni kan. Dia baru dia tahu susah nak jadi baik dengan manusia ni. Wa yusabbihuna bihamdi rabbihim, dia bertasbih kepada Allah, masya-Allah, subhanallah, ya Allah, subhanallah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan dia minta ampunkan bagi orang-orang yang berbuat baik.